Assalamualaikum, what's going on guys? Saya Virano dari My Recovery Sharing, channel perkongsian ilmu dan pengalaman semuanya tentang addiction dan recovery saya. Jika anda rasa video ini bermanfaat, tolong share pada orang lain dan sudi subscribe jika anda baru dengan channel ini. Dalam video ini, saya nak share sikit apa yang saya pernah tengok setengah keluarga salah menangani masalah penagihan anak mereka. Tak kiralah sama ada diorang menagih heroin, ganja, pil kuda, ais, designer drug, gam, alkohol atau lain-lain substan. Ada beberapa kesilapan yang sering saya tengok dan saya akan memberi sedikit penjelasan. Kesilapan yang pertama. Episod ini berlaku yang mana keluarga melihat bahawa penagihan tidak boleh menghantui keluarga mereka, atau anggapan bahawa penagihan tidak akan sama sekali akan berlaku di dalam keluarga mereka kerana penagihan itu adalah untuk orang-orang lain seperti jiran-jiran, kawan, saudara mara. Orang lain mungkin boleh terlibat tetapi bukan keluarga aku. Jadi, aku kena jauhkan diri aku daripada mereka yang menagih supaya tidak berjangkit. Itu antara belief kita. Penagihan tak diskriminate atau membiasakan sesiapa. Penagihan boleh berlaku kepada sesiapa pun. Ia ada di mana-mana di dalam dunia ini. Tidak ada garanti atau jaminan kepada siapa pun yang tak boleh jadi penagih. Kalau kita ada mindset atau penagihan adalah untuk orang lain, tapi sebaliknya pada realiti, adik-adik keluarga kita sedang bertarung dengan masalah penagihan, kita lebih suka bersikap denial atau penafian dan cuba merahsiakan masalah ni daripada pengetahuan orang lain. Lebih kurang 20 tahun yang lepas, ada satu keluarga menghantar anaknya berjumpa saya. Status keluarga ni bolehlah dikatakan di golongan orang-orang yang berkedudukan tinggi juga. Ada company sendiri, ada peniaga sendiri, ada rumah dan sebagainya. Anaknya sudah 2 tahun menghisap ganja, macam-macam cara katanya. Dengan balut lah, bong, submarine dan macam-macam lagi. Saya dapat yakinkan keluarga untuk enrol anak mereka masuk ke program walaupun seorang di antara mereka tidak berapa setuju. Seminggu kemudian, diorang datang nak dischargekan anaknya. Macam biasalah, saya selalu cuba tahan supaya keluarga tidak jadi dischargekan anak mereka sebab saya dapat ramalkan apa yang akan terjadi. Saya minta supaya mereka memberi peluang pada kami untuk bantu anak mereka sekurang-kurangnya 1 ataupun 2 bulan. Tetapi di sebaliknya saya dimarah-marah. Jadi, saya lepaskan klien itu pada hari itu juga. Tapi sebelum discharge, saya sempat bertanya kepada mak klien, kenapa tiba-tiba boleh jadi begini? Emak pun berkata adik lakinya komit untuk menjaga anaknya. Dan dia kata tempat ini tak sesuai untuk anaknya kerana tempat ini untuk orang biasa-biasa saja. Lebih kurang 5 tahun yang lepas, family itu datang semula berjumpa saya. Saya hampir-hampir tak syam diorang. Diorang nampak sikit tua dan muka ketat macam banyak masalah. Diorang datang untuk enrol anak mereka masuk ke program semula. Saya pun digging, probing apa yang telah berlaku dalam masa 12 tahun itu. Barulah saya tahu yang mereka telah hantar anak mereka pergi merata tempat di dalam dan luar negara untuk treatment, belikan kereta, belikan superbike dan bagi duit dan macam-macam lagi supaya dia tak pergi ke pot-pot dadah atau pergi mencuri. Dalam perbualan itu, tiba-tiba bertukar menjadi satu pertengkaran. Mereka menyalahkan satu sama lain. Diorang kata sudah beratus ribu malah berjuta duit habis mengantar anak ke Europe, ke Amerika. Tapi masalah bukannya lesap, tapi bertambah parah lagi. Kami jual rumah, jual ini, jual itu kerana duit habis. Kami tak boleh bekerja sebab dok jaga dia. Tak boleh pergi mana-mana pun sebab malu nak jumpa dengan orang. Saya tengok keadaan anaknya sangatlah teruk. Jadi saya menasihat keluarga itu pergilah berjumpa doktor psikiatri untuk membuat penilaian status kesihatan mental. Kerana saya nampak anaknya ada tanda-tanda gangguan mental. Kesilapan seterusnya, mencari jalan pintas untuk selesaikan masalah dadah. Ini banyak saya tengok. Ada family ingat yang rawatan pemulihan boleh dibuat di dalam waktu yang singkat
dengan menghantar anak mereka berjumpa dengan doktor, psikologis, addiction counselor dan sebagainya. Pergi 2-3 sesi, semua masalah kan selesai. Apabila usaha ini tak menjadi, mereka hantar pula ke program untuk 3-4 minggu, 2-3 bulan dengan harapan yang masalah akan selesai sepenuhnya. Dan ini adalah kesilapan biasa yang saya pernah tengok. Kebanyakannya, dia orang selalu terikut-ikut dengan apa yang anak mereka cakap. Nak berhenti tu pangkah hati je, nak berhenti pakai willpower je, kan? Saya nak tanya, bolehkah kita pakai willpower untuk lawan Gian atau withdrawal? Saya pakai willpower nak berhenti lebih kurang 500 atau 600 kali, tapi tak pernah satu kali pun menjadi. Kali terakhir, 2 ataupun 3 tahun yang lepas, saya naik ke Maxwell Hill, dekat Taiping tu, untuk berhenti. 6 jam kemudian, lebih kurang 12 malam gitu kan. Saya rasa sangat sejuk walaupun pakai selimut berlapis-lapis. Tak tahulah badan saya yang sejuk ke atau cuaca yang sejuk. Saya tak tahu sama ada saya tak tahan sejuk atau Gian. Ada pula suara membisik-bisik suruh saya kena sikit. Tapi masalahnya suara itu tak nak berhenti. Saya pun turun ke bawah berjalan kaki, tapi muncullah brother driver jeep tolong hantar saya turun bawah. Yang last, yang terakhir, ada setengah ibu bapa bertangguh-tangguh untuk menghantar anak mereka menjalani treatment kerana kesibukan bekerja atau ada jadual penting keluarga seperti perkahwinan, graduasi anak, hari perayaan, atau keluarga nak berpindah rumah. Keluarga juga lebih suka menghabiskan masa dengan event-event dari mendapatkan rawatan untuk anak mereka. Sikap bertangguh-tangguh ini menyebabkan masalah akan menjadi lebih rumit. Isu utama bila terjadinya masalah perundangan seperti penyedaran dadah atau perbuatan jenayah, memandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah dan overdose. Tagline kali ini, kita tak boleh hidup positif dengan adanya minda negatif. Dalam sharing kali ini terdapat info dan kesilapan yang keluarga kita buat untuk menangani masalah anak mereka. Saya berbesar hati jika anda dapat tinggalkan komen dan pandangan anda sama ada anda suka video ini ataupun tidak. Dan jangan lupa untuk share dan tolong subscribe. Kita jumpa lagi di sharing yang lain. Assalamualaikum. Take care, stay safe and stay clean.